ke tangkal yang diberikan kepada saya oleh sahabat pada minggu lepas. Di dalam hadis at-tamimatu syirkun, inilah dikatakan tamimah. At-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun. Tangkal itu syirik, tangkal itu syirik, tangkal itu syirik. Walaupun tangkal daripada Al-Quran, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Kerana tangkal adalah perbuatan syaitan. Siapa yang ada buku paranormal, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman 23. Kita terus kepada tajuk ya, tak ada mukadimah. Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaka syai'an ukila ilaihi. Ada, siapa tak ada, tak apa. Dengar sahaja. Halaman 23. Siapa yang mengikat satu ikatan, inilah ikatan. Sama ada diikat dengan benang, dijahit seperti ini ataupun sebagainya. Ia ditangkal, kemudian menghembus jampi pada ikatan tersebut. Kenapa ini ada power? Kenapa ini boleh bertindak begitu dan begini mengikut kehendak syaitan? Kerana dijampi. Kerana dijampi oleh pawang, bom-bom, paranormal dan sebagainya. Sesiapa yang melakukan sihir, lihat, siapa melakukan sihir, ia telah melakukan kesyirikan. Dengan sebab ni manusia boleh syirik. Saya tangkap ni banyak ni. Orang ni kuat berzikir siang malam. Macam di luar tu berzikir. Zikirnya ribu-ribu, juta-juta mungkin. Tetapi pakai ini, apa maknanya? Syirik. Makanya kadang-kadang orang sufi disuruh orang berzikir, tapi syiriknya tidak dibersihkan. Ini daripada orang sufi ni. Entah apa dalamnya, kita buka sebentar lagi. Bertobat dia. Ini harganya bukan murah, ribu harganya. Lagi besar kan? Makin besar syiriknya. Nanti saya buka banyak lagi sekantong ni. Tapi tak akan buka semua. Buka mana yang patut. Ini disebut di dalam apa yang terdapat dalam hadis. Kalau kita lihat hadisnya adalah hadis yang sahih. Uqdah, ikatan, simpulan, ataupun yang disebut oleh bahasa kita ni apa ni, dijahit dan sebagainya. Bila ikatan seperti ini yang dalamnya mungkin paku, mungkin batu, mungkin besi, mungkin keluli, mungkin apa saja, bila dijampi, summa nafasa, kemudian dihembuskan, yakni dijampi, fiha, padanya, fakat sahar, maka dia sudah melakukan sihir. Wa man sahara fakat asyraka, siapa yang melakukan seperti itu, dia sudah syirik. Di halaman 22, ijtanibu sab'al mubiqat, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billah was sihr. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan 7 perkara yang membawa kepada kerosakan akidah, dosa besar. Apa yang pertama? Pertama syirik, kedua sihir. Digandingkan di antara sihir dengan syirik. Jadi sahabat, jangan lihat orang pada ibadahnya, tetapi lihat orang pada akidahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, jika kau buat syirik, semua batalan kamu akan dibatalkan. Semua amalan kamu akan dibatalkan dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Okey, apa dalam tangkal ni supaya tidak buang masa? Tuan yang beri saya minggu lepas, minta maaf ya. Ada orang mengatakan, siapa buka tangkal-tangkal ni jadi gila. Beribu, bukan beratus kita buka tangkal. Bukan makin gila kita. Makin diberi oleh Allah SWT kekuatan iman. Bismillah. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Apa dalamnya saya tidak tahu. Ada bungkusan lain. Biasanya supaya apa? Kalau kena air, kena masuk air, tak pasal. Ya. Siapa ada handset ke nak ambil gambar ni, datanglah. Datang dekat-dekat. Tengok apa dalamnya. Ya, siapa nak ambil tak ada masalah. Kenapa saya buka depan tuan-tuan? Ada orang cabar kalau buka gila, tangan kodok dan sebagainya. Nauzubillah. Dah berapa tahun saya buka macam ni. Iya. Pisau. Allahu Akbar. Nak buat apa pisau ni agaknya? Nak potong daging pun tak apa. Allahu Akbar. Nah.
Betul kuku mungkin ni tak? Pisaunya boleh dipakai nampaknya ni, pisau murah. Tapi lambang pisaunya cuba lihat, lambang-lambang yang ada lambang jahiliyah. Cuba lihat, ada lambangnya. Tengok paku. Nak buat apa dengan paku sebiji ni? Lihat, dalamnya jarum. Dalamnya jarum. Dalamnya jarum. Lihat, dalamnya jarum. Dan kain hitam. Kalau kain hitam ni namanya orang Jawa. Kalau hitam Jawa. Kalau merah Cina. Kalau kuning Buddha. Kalau putih katanya ilmu putih, yakni Ustaz yang buat. Lihat dia. Kenapa ini katanya ada power? Kenapa? Kerana dalam Quran naffathah tifil uqad, naffathah yakni dihembuskan jampi-jampi. Ini satu. Ini yang paling besar ni. Buka jugalah, apa salahnya. Ini dah dipakai bertahun-tahun, dah puluh tahun sampai macam ni. Ya, sampai dah koyak separuh. Tahu berapa harganya ni? Ini harganya ribuan. 1,000. Tak dapat. Dikira ni satu cetak, satu petak ni. Satu petak berapa ratus, saya ingat 3-4 ribu juga ni. Jadi dipakai dah bertahun. Sampai kalau naik kereta semua tak selesa pasal kat punggungnya ada ni ataupun kat pinggangnya. Kita lihat apa dalamnya. Saya bawa hujah tuan-tuan ya, bahawa ini perbuatan syirik. Ini diambil di mana? Daripada Siam sana. Lihat apa di dalamnya, semua kuning. Kalau kuning bermakna daripada Siam. Lihat. Kalau rumahnya ditaruh ni, rumah tu tidak masuk ke malaikat. Dan kalau jika terjampi orang yang sedang pakai ni, jampi kita tidak akan bukan ni apa, Allah Subhanahu Wa Taala tak mustajabkan. Sebab kita menjampi dengan Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin. Allah mengatakan aku turunkan dengan Al-Quran itu syifa, pengobatan, wa rahmah dan petunjuk. Kalau pakai ini Allah tak beri dia petunjuk. Ya, apa dalamnya? Biasanya tulisan-tulisan yang kita tak tahu baca. Abuknya pada ni. Dah berabuk, dah lama sangat. Lihat apa dalamnya. Siapa boleh tafsirkan ni silakan. Hebat siapa boleh tafsirkan. Ambil satu-satu. Lihat ayat apa ni? Ini nanti kita ceramahkan. Biasanya tulisan-tulisan ni ditulis oleh dukun, diambil asalnya daripada Yahudi. Dan Yahudi ajarkan kepada orang-orang Arab. Dengan apa? Dengan tujuan orang-orang Arab ni ataupun orang-orang Islam ni boleh, terutamanya lah orang Islam, supaya jadi syirik. Dia mengatakan tulisan ini diambil daripada bawah kursinya Nabi Sulaiman. Dia mengatakan Sulaiman kuat dia punya sihir kerana ada tulisan-tulisan yang disembunyikan di bawah kursinya. Maka kononnya Yahudi dapat curi, tengok, curi, boleh curi, dapat curi, maka itulah yang ditulis, yang kononnya diambil daripada tulisan Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak nak kafir, sebab Nabi Sulaiman tak main apa? Tak main sihir. Ini macam tulisan budak kecil ni tak tertulis. Cuba lihat. Macam mana ni boleh datangkan power? Ya. Ini wafak. Ini wafak. Biasanya di kedai-kedai India, di koper tu diketuk, inilah dipakai. Wallahi billahi tallahi, ini perbuatan syirik. Dalam buku paranormal ni, ya. Di antara dalilnya selain di halaman 22-23. Jangan buat ni nanti. Jangan susun-susun nanti podi. Jangan ya. Lihat 19, buku 19. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalau kita lihat dalam tafsirnya dan kita terjemahkan dulu, dan apa yakni sihir yang telah diturunkan melalui malaikatnya Harut dan Marut di negeri Babil, dan mereka berdua tidak akan mengajarkan sihir tersebut kepada sesiapa sehinggalah keduanya lebih dahulu mengatakan sesungguhnya kami ini adalah fitnah, maka janganlah kamu kafir. Fitnah di sini syirik.
Fitnah di sini syirik. Jangan buat fitnah, yakni hingga membawa kepada kekafiran, yakni buat syirik. Syirik itu kafir. Syirik itu kafir. Kemudian di halaman seterusnya, di halaman 20, fala takfur, ini umum, termasuk benda yang sudah disihir. Ini disihir. Kalau tidak disihir, kalau benda ni tidak disihir, dia tak memberi power. Power maksudnya kekuatan. Kekuatan ni dibantu oleh syaitan. Perbuatan ini syirik, dan syirik ni syirik akbar. Okey, saya tak tahu apa dalam yang hitam ni. Tak ada yang tulis burung terbang guna sayap lah. Itulah. Ada tu hari burung terbang ada sayap. Ini anak dia di sekolah. Dia tak tahu tulis agaknya di surah anak dia. Terus sahabat. Teruskan. Walaupun kalau kat dalam tangkal ni dia tulis ayat Quran pun tak kisah. Saya katakan tadi, menurut Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari, tangkal tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Saya ada menulis satu buku. Dalam buku ni saya berkatakan juga tentang tangkal. Di sini ada hadis riwayat Ibn Abbas dari Bukhari, tangkal itu tetap syirik. Nanti saya cari Dan satu lagi buku yang sudah habis, sedang diterbitkan, saya jadikan 3 atau 4 jilid, Bid'ah Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ pun saya jelaskan tentang tangkal. Kenapa setiap buku saya muatkan ni? Kalau terlepas dalam buku ni, dalam buku satunya. Kalau terlepas buku satunya, dan seterusnya. Sebab saya pernah dengar syekh saya beri ceramah. Dulu dia mengatakan bahawa pada akhir zaman akan berlaku banyak volcano, gunung berapi meletup. Dengan letupan ni, begitu juga dengan berlakunya gempa bumi, bumi mereka, syaitan-syaitan yang paling jahat dulu dikurung, dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Itu hadis ya. Dan di akhir zaman, oleh kerana banyaknya letupan gunung berapi, tanah runtuh, tanah mereka kerana gempa dan sebagainya, syaitan-syaitan ini terlepas. Dan syaitan-syaitan ni pertama sekali mengganggu orang beriman. Di antaranya orang beriman nanti kena sihir. Sihir ni banyak caranya. Sama ada orang gunakan syaitan untuk mensihir manusia, ataupun syaitan sendiri terus sihir manusia itu. Contohnya, ini dirakam dan insya-Allah akan diedarkan. Saya tempoh hari di Gombak, satu hamba Allah, cucu tuan rumah yang kita buat kuliah di rumahnya, dia berjalan di tepi kuil, dia maki kuil, malam terus tak boleh tidur 1 minggu. Tolong matikan semua telefon. Tolong matikan semua telefon, ini lebih penting. Jadi bila dia maki kuil, malam tak boleh tidur, diganggu oleh syaitan. Sampai 1 minggu Uzair tak ikut Uzair tak ikut. Kemudian bila 1 minggu, dia badannya dia jadi kurus kering lah. Nasib Datuk dia ikut kuliah kita. Kata Datuknya tak boleh pergi dukun, dibawa ke kuliah kami ruqyah, kami beri air dan sebagainya. Bila kami hubungi, alhamdulillah. Begitu juga minggu depan kat Ulen. Perasan tak ada 2 orang bawa keluarga? Kalau perasan lah, dia bergaduh dengan jiran. Kata jiran, aku hantar malam ni. Lihat. Jadi bila malam tu dia tak boleh tidur, datang nenek kebayang katanya. Bawa apa? Bawa cross. Suruh sembah cross tu. Malam tu juga kita jampi. Siapa yang perasan datang malam tu di Udan. Kita jampi, pada malam tu juga hilang. Dan kalau tidak beriman, pergi mana dia, mesti pakai tangkal. Makin teruk dia kena, makin. Sebab cucu Kak Mon tu, kita panggil Kak Mon rumah tu, dukun cah dia 1,000 sekali jampi, dengan satu benda dia bagi. Dukun pergi rumah dia, dukun tahu dia berlaku seperti ini. Sebab dengar dari jiran, kami boleh rawat 1,000, bayar dulu deposit. Jumpa kami 1 sen pun kami tak minta. Kami ruqyah air, suruh maknya ruqyah terus. Alhamdulillah. Ni tadi di dalam yang ni, entah apa dalamnya, kurus sangat ni, entah apa dalamnya, nak buka mesti susah. Entah apa dalamnya. Syekh, kalau anda boleh buka, tolong buka pelan-pelan supaya nak tahu apa dalamnya. Biasanya dalamnya adalah tulisan, yang lain tak tahu apa, cuma benda tu satu saja nampak.
Diikat, macam mana diikat ya? Macam tie aja. Satu je isinya, nampak? Sebesar-besar sepanjang ni isinya. Ini tadi kita tengok ya. Saya ingat yang lain saya tak tahu apa. Saya rasa lebih kurang. Kalau nak pegang, pegang. Pegang tak pegang. Apa dalamnya? Di dalam botol ada jin. Dia mengatakan kalau ada empat. Ia ada empat. Dia mengatakan kalau taruh 4 penjuru, kat rumah, 4 penjuru, pencuri tak masuk. Pencuri memang tak masuk. Dalamnya ada kertas. Pencuri tak masuk botol. Ada kertas Pak, jahit Ada kertas, cuba lihat. jahit orang Jawa. Orang Jawa Apa dalamnya? Cuba tengok apa dalamnya. Tulisan kejawen kan. Kejawen. Kita tengok apa dalamnya. Buka satu je lah Yang 3 ni tak payah ni. Cuba pakai jarum ni, keluarkan apa dalamnya. Dan banyak lagi tuan-tuan ya. Kita tak payahlah buang masa dengan buka macam ni, tengok. Sampai macam ini dipakai bertahun-tahun. Kita buka dengan satu ni. Banyak sangat ni nak buka. Lihat. Tempoh hari di Tampines ni saya balik pun ada orang ajak ke rumahnya. Gaya tu rumah tu orang berada sikit. Tapi dukun tu syok dengan isteri kawan tu. Jadi dulu orang artis walaupun dah berumur ada gaya. Jadi dukun tu kerjakan lah. Jadi bila jumpa suaminya saya nak bergaduh saja. Tengok suaminya benci. Sampai suaminya tak pernah sentuh, dah lama sangat. Jadi dipanggil saya. Jadi bila kami suruh suami dia ruqyah, responnya baik. Ini supi nombor kan. Apa dia? Supi nombor. Ada baca dia. Macam mana? Cuba rehat. Cuba lihat tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini adalah penipuan iblis. Itu sebab saya katakan ya, pintu-pintu syaitan terlalu banyak. Di antara pintu syaitan, apa dalamnya? Tabaraka ta'ala la ilaha illa Muhammadan Rasulullah, Jibril, Mikail, Israfil, la lam alam jalan. Israfil ni, Israfil lalam bawah, macam bawah dadah aja. Baca betul, bawah dadah kan? Ba alif waw bawah dalah dadah. Apa ni? Tabaraka wa ta'ala la ilaha illa Muhammadar Rasulullah, Jibril, Mikail, Israfil, la lam ba alif waw alif bawah dalah dadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kebanyakannya yang saya tangkap ni orang sufi. Kebanyakannya yang saya tangkap ni orang sufi. Orang sufi suka pakai tanggal rupanya. Allahu Akbar. Yang zikir-zikir banyak-banyak ni, rupanya kalau ditangkap dalam poketnya ataupun di pinggangnya ada ini apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mubin. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu walul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illallah wal azizul hakim, inna ad-dina 'indallahil islam. Allahu nurus samawati wal ar wa sultan wa mubarak la yanam wa aziz zuntiqam la. Lihat, walaupun diambil daripada Al-Quran muqatta'ah, tetap dia membawa kepada syirik. Dan ayat Quran di rumah kita, satu Quran, kenapa Quran tu tak jadi power? Di rumah kita ni satu Quran, sebuah Quran kerana 5-6 Quran. Kenapa Quran yang di rumah kita tidak membawa power kepada kita? Kerana tidak dijadikan tangkal. Kedua, tidak dihembus dengan jampi-jampi. Yang ini cebisan-cebisan muqatta'ah, boleh jadi power yang pakai. Memang ada yang mengatakan kepada saya, bila saya pakai Ustaz, saya masuk satu tempat orang tak nampak. Kenapa dia tak nampak? Syaitan tutup muka orang tu.
susah sangat. Jadi perbuatan ini apa hukumnya? Syirik. Tak payahlah buka semua ya, buang masa. Ala kulli hal, kembalikan, jangan buang tong sampah, masukkan sini. Tak apa, masukkan sini saja. Kerana saya nak buktikan nanti bahawa perbuatan ini adalah perbuatan mungkar. Cuba lihat ni. Kalau siam ni saya dah baca kan? Ada siamnya. Siam punya saya tak bawa agaknya. Siam Allahu Akbar. Dan perbuatan ni kalau kita baca, tengok siapa yang dipanggil, siapa yang diseru, apa ucapannya. Kenapalah sebodoh itu manusia? Kenapa manusia jadi bodoh? Kerana manusia meninggalkan orang hadis. Kenapa manusia jadi bodoh? Kerana dia nak kuat di dunia, tetapi dia celaka di akhirat. Macam mana nak kuat di dunia? Cari tangkal. Pelindung kita. Ada kain. Oh, kain. Jangan dicuri kelambu Kaabah. Kain kuning. Kain kuning. Sebab mereka ada yang curi kelambu Kaabah, ataupun dia pergi tempat apa buat kelambu Kaabah. Kan diminta lagi, minta apa dibagi. Tapi sekarang kerajaan Saudi tak bagi pasal apa? Takut orang buat keramat ataupun buat tangkal seperti ini. Jadi perbuatan apa saja yang rumah tuan-tuan yang dijadikan tangkal, tolong serahkan kepada ana. Kita buka. Sebab ada orang takut nak buka. Kenapa dia takut nak buka? Kononnya kalau dibuka jadi itu dan ini. Saya katakan bahawa siapa percaya dengan kekuatan tangkal sehingga dia takut nak buka dan sebagainya, saya takut jadi syirik. Memang jadi syirik lah. Kenapa takutkan? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bahawasanya wali-wali Allah tak pernah takut kecuali kepada Allah. Makanya dulu ada sahabat memberitahu saya, di satu kawasan di Indonesia ada pokok dikeramatkan. Gara-gara pokok itu jadi jam. Pasal apa? Kereta kena pusing macam ni tengah-tengah jalan. Apabila beritahu kepada nyamak kita, katanya tak ada orang yang berani nak potong pokok ni. Kalau potong pokok ni boleh kodong. Katanya kalau pakai bulldozer terbalik. Jamaah kita ramai-ramai bawa cangkul, bawa apa? Bawa parang, bawa kapak, dah hilang, clear. Kita kan wali Allah. Bagaimana sikap wali Allah? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bahawasanya wali-wali Allah tidak pernah takut kecuali kepada Allah, dan tak pernah rasa duka cita. Tak ada rasa tekanan. Orang yang merasa tekanan-tekanan ni, kenapa? Dia tak beriman dengan Allah. Dia tidak tahan dengan ujian Allah. Ujian Allah diberikan kepada orang yang dicintai, betul kan? Semakin Allah mencintai kita, semakin banyak ujian. Jadi jangan kalah dengan ujian Allah. Kita hadapi dengan tenang, hadapi dengan baik. Jangan bila diuji oleh Allah SWT, dia pergi mana? Pergi dukun, tak boleh tahan. Malam tak boleh tidur, ia berzikirlah. Bermakna kalau tak boleh tidur, banyaklah solat malam. Bila letih solat malam, tidur dia. Tapi bila tak boleh tidur malam, dia layan. Perasaan itu, perasaan ini, anda katakan kepada sahabat-sahabat, siapa yang tak boleh tidur, ambil sembahyang. Lepas ambil sembahyang, apa dia? Sembahyang. Paling-paling sembahyang sunnatul wudu dulu. Kita akan bincang nanti. Selepas itu apa kita buat? Kalau dah habis sembahyang yang kita akan qiyamul lail 11 rakaat, kita baca Al-Quran. Letih tidur. Besok buat seperti itu, syaitan tak ganggu. Ini tidak dilayan. Tak boleh tidur Ustaz saya, terfikir itu, terfikir ini. Siapa suruh fikir? Ada satu budak ya, ganggu anak. Sampai sekarang ganggu anak. Kata anak malam baca Al-Quran, dia tak baca Al-Quran. Malam suruh sembahyang, tak sembahyang. Bila nak tidur apa dia buat? Bolehnya berkhayal, lama-lama tak boleh tidur. Jadi orang-orang yang beriman ada cara untuk merawat ketenangan jiwa ini. Datangnya Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa. Dan kalau ayat yang kita jadikan zikir, kita faham, lagi kita tenang. Di antara yang menjadikan kita tenang berzikir adalah afdal zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan bila kalimah la ilaha illallah kita fahami, fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah kamu faham, hendaklah tahu apa itu la ilaha illallah, itulah ketenangan. Betul kan? Sehingga orang nak mati ditalkinkan la ilaha illallah supaya mati dengan tenang, husnul khatimah. Dan Rasulullah SAW menjamin orang yang mati kalau akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi berzikirlah dengan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ni boleh disambung dengan apa saja yang sudah diajarkan. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, dan seterusnya. Cari zikir-zikir yang disambung dengan la ilaha illallah, sama ada di awalnya la ilaha illallah, di tengahnya atau di hujungnya. Kan banyak. Kenapa kita leka? Orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah ada ayat yang kita sudah hafal kebanyakan ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni, sa'ala di sini mencari Tuhan.
Sa'ala di sini meminta, sa'ala di sini berzikir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bahwasanya aku dekat. Zikirnya kita la ilaha illallah afdalul zikir. Nak masuk tandas zikir, nak tidur zikir, nak makan zikir, lepas makan zikir, nak naik kenderaan zikir, turun kenderaan zikir, masuk pijit zikir, keluar pijit. Banyak zikir-zikir. Ini tidak dihafal, tetapi la ilaha illallah lama-lama malas ha hu. Itulah yang diorang kerjakan sekarang. Di mana? Di luar tu. Jangan nafikan. Kadang-kadang, dan kalau diperiksa orang yang zikir tu panggil seorang-seorang berapa ramai pakai tangkal. Saya katakan tadi berapa banyak orang yang ikut sufi. Saya tak mau sebut siapa orangnya dan siapa orangnya. Orangnya ikut kuliah kita. Ada yang ada di sini. Di Udan berapa ramai. Di mana saya dapat tanggal ni? Di Singapura. Ramai kan? Kalau dia mati, makanya bila saya mengatakan saya menulis ni, orang semua marah. Kenapa orang marah saya menulis? Kerana bongkar dia punya apa? Kesyirikan, kemungkaran, kebatilan yang mereka lakukan sekarang. Saya bongkar. Alhamdulillah, duduk dalam majlis masyayikh 10 tahun di Mekah, itu Allahu Akbar, dia punya berkat. Subhanallah. Saya dikenalkan dengan beratus-ratus kitab, dan yang mana kitab ni kebanyakannya memperkatakan tentang akidah, membetulkan akidah. Sebab bila kita mati, kejayaan paling besar sekali, kita mati membawa akidah. Kita sampai di bahagian kedua kalau tak salah saya. Lihat bahagian kedua. Siapa yang tidak memiliki, dapatkan daripada Surah Rahman. Surah Rahman masih ada? Iya. Siapa tak ada, angkat tangan, minta daripada Surah Rahman. Muslimah, iya, SMS kepada Rahman. Patut Muslimah semua ada nombor telefon Rahman. Kalau apa-apa SMS ya. Okay. Siapa yang belum ada, dapatkan. Lihat di halaman 23, Tafsir Ibn Katsir jilid pertama. Kita masih menafsirkan surah Al-Fatihah. Ada pertanyaan, soalan yang lalu? Kalau ada soalan, ada pertanyaan yang lalu? Nampak tidak ada ya? Okey. Nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman hanya dikhususkan untuk Allah semata. Maka kita kalau nak namakan anak kita Ar-Rahman, tidak boleh. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak boleh menamakan anak kita Ar-Rahman. Tidak boleh menamakan anak kita Ar-Rahman. Kalau nak namakan Ar-Rahman, pastikan ada abad,